Tapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada juz yang ke-18. Hari pertama kita beranjak daripada juz 17 hingga mencapai, alhamdulillah, Allah qadarkan, Allah izinkan sampai kepada juz 18 halaman 342, dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Baik. Long time no see. Long time I no miss you see. so much. Masya-Allah, masya-Allah. Subhanallah. Ke mana-mana Ustaz ya? Allah Ya, Akbar, ke Terengganu, ke Ya. Kedah, alhamdulillah ya, Alhamdulillah. alhamdulillah bersama dengan ibu tercinta, Allah. Betul, ya, Ustaz. bersama keluarga, dan kita doakan juga pada tuan-tuan yang berada di rumah, di mana sahaja mendapat keberkatan daripada Amin, ya Allah, keluarga yang bahagia di dunia, ada cabaran, ada ujian, tetapi kita bahagia menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada hari ini kita nak meneruskan Ustaz ya, Ya, Ustaz. juz 18 Ustaz. Allah Ya, Akbar. kita- Sudah 17 17 juzuk. Ya, satu anugerah daripada Betul, Allah Ustaz. Subhanahu Wa Taala, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, untuk sama-sama kita doakan istiqamah Amin, ya sampai Rabbal. halaman 604 Ustaz ya. Betul, Ustaz. Kita dah lebih daripada setengah dah ya. Allah Kita Akbar. doakan semua di kalangan kita dapat mencapai ke situ dan dapat sedikit manfaatlah Ustaz ya daripada My Quran Time. Dan mari kita sama-sama lihat apakah sinopsis bagi halaman 342. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, kita akan berkenalan melihat kepada apakah ciri orang-orang yang beriman yang Allah angkat, yang Allah puji, sebagaimana ia dinyatakan pada hujung surah Al-Hajj yang kita lewati semalam. Dan kemudian pada ayat 12 hingga 16 kita akan melihat penciptaan manusia. Kita akan lihat nanti apa kaitan di antara sifat orang beriman dengan dibawakan penciptaan sejarah manusia ya, daripada tiada menjadi ada di alam rahim dan akhirnya dilahirkan. Dan kemudian pada ayat yang ke-17 Allah menceritakan tentang langit ya, langit 7 lapis, apakah signifikan keutamaan kepentingannya. Ini adalah kandungan sinopsis halaman 342. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan bacaan daripada ayat 1 hingga 11 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul Fahmi Ismail. Insya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Khususnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, ayahanda dan bonda, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan terus dalam rahmat jagaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dipermudahkan buat ibu-ibu, ayah-ayah
yang mana atuk-atuk nenek juga yang mana hari ni permulaan bagi cucu-cucu atau anak-anak sekolah Ustaz. Nak hantar pagi tadi jam Ustaz subhanallah. Tapi masih lagi tengah hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Al-Quran terus menyinari kehidupan kita. Amin ya Rabb. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak mulakan bacaan kita pada juzuk yang ke-18 pada hari ini. Bila tengok Ustaz juzuk 18 teringat 17 juzuk dah Ustaz 17 ya. Dan jadi teringat Ustaz, nanti bila dah habis nanti macam mana Ustaz masya-Allah. Ya. Adakah tidak lagi bersama dengan Al-Quran ataupun betul, dia kalau katakan ada program-program akademi ke apa sebagainya tu biasanya dia bag tu Ustaz ya. Dah kena pack dan boleh baliklah. Okay. Jadi kita doakan kita selesaikan dahulu ya. Nanti kita tengoklah apa yang berlaku. Yang penting kita menghargai dan cherish the moment. Kan setiap saat yang ada ini harapnya dapat kita kongsikan, dapat kita hargai hadiah halaman demi halaman daripada Al-Quran ini. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ayuh kita terus hargai pertemuan kita pada hari ini dengan kita mula membaca ayat yang pertama surah Al-Mu'minun sehingga ayat yang ke-11. Surah Al-Mu'minun ni biasa sangat sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan semua baca. Kalau anak-anak kita pun nak musabaqah ke tilawah ayat ni dia mudah sikit baca ni. Bertarannum. Jadi insya-Allah permulaan ini jom kita mula ayat yang pertama sehingga ayat 11 dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat 1 hingga 11 Ustaz ya. Alhamdulillah, ayat yang selalu kita dengar, yang dihafal oleh adik-adik yang berada di sekolah menengah. Betul. Mungkin ya, ayat yang mudah untuk kita baca, pendek-pendek, tetapi isinya itu adalah amat tinggi. Kalau kita lihat dalam surah Al-Hajj semalam di ayat yang ke-77, Allah akhirkan dengan la'allakum tuflihun, agar kamu berjaya. Apakah ciri berjaya pada ayat 77 itu? Manu, iaitu irka'u, rukuk, dan kita sujud dan kita mengabdikan diri, rendah diri kepada Tuhan, dan yang keempatnya adalah berbuat kebaikan, la'allakum tuflihun. Pada ayat yang pertama daripada surah Al-Mu'minun, surah Makkiyah ini bercerita tentang telah berjayalah orang yang beriman. Di sini perkataan yang digunakan adalah al-mu'minun, bukannya yu'minun. Kalau yu'minun itu masih sedang membina iman Ustaz ya. Tapi al-mu'minun ini adalah orang yang memang stabil imannya, amat stabil imannya. Dia lebih kurang kalau kita di lautan ataupun di lautan lah ya. Kalau orang yang yu'minun ini dia sedang naik turun Ustaz. Kadang-kadang dia boleh berenang, dah letih dia tenggelam sekejap. Itu yu'minun, sedang membina iman. Dalam hidup ni kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Tetapi al-mu'minun ini seperti orang naik bot di lautan. Dia sentiasa di atas dia. Tak bimbang kerana apa? Kerana dia sudah melatih dirinya dengan segala kelengkapan, sehingga kan dia berada sentiasa di atas air. Bukan jalan atas air Ustaz ni. Berada di atas air itu naik bot lah, naik alat. Dan alat-alat itu salah satunya ialah dengan selalu bersama Al-Quran, selalu mengamalkan ciri-ciri yang ada di dalam surah ini. Akhirnya kita ada di atas bot Ustaz. Jadi insya-Allah pelayaran kita itu insya-Allah sampai destinasi, berbanding dengan kalau Ustaz pandai berenang tak apa, kan Laut Cina Selatan dapat kuredah kan, okey. Tetapi kalau tak pandai berenang, inilah teknik ya yang Allah berikan untuk kita menjadi orang yang stabil dan terus berjaya. Aflaha ini daripada perkataan falaha, ada kaitan dengan falah dan juga falah. Kalau di azan tu falah Ustaz ya, tak ada syaddah kat situ. Jangan tambah syaddah, nanti jadi petani pula ya. Marilah jadi petani. Jangan ya. Hayya 'alal falah, berjaya. Hayya 'alal falah itu maksudnya mari jadi petani. Ada kaitan ke? Ada kaitan. Iaitu falah, berjaya itu berjaya dunia akhirat. Kalau falah itu ciri orang yang berjaya dunia akhirat ini seperti seorang petani. Ya, mula-mula tanam maksudnya katakan nak cangkul, nak buang semaknya, kemudian letak biji benih, siram, tengok, buang ulat apa sebagainya, dan mungkin hasilnya setahun sekali baru dapat bayaran dia punya hasil. Ya, macam kita bila kita menjadi orang beriman, bayarannya mungkin tidak dapat pada esok ataupun lusa. Seperti orang kerja, mungkin kalau katakan solat macam ni Ustaz ya, terus dia besok tengok dalam akaun dah ada 10,000. Kan, ataupun kalau semayang tahajud lebih sikit itu terus masuk akaun 30,000. Kalaulah jadi begitu, rasanya masjid sekarang ini Ustaz ya, memang orang tak cukup lah. Tak ada falah, tak ada petani, tak ada ya. Maksudnya apa? Mereka akan cuba jaga sebaik-baiknya. Tetapi disebabkan falah, dia tanam hari ni bukan besok keluar buah. Tanam hari ini mungkin hujung tahun kita bina sifat yang ada dalam surah ini, ada sekitar 6. Maka hasilnya bila? Allah kata hasilnya nanti pada ayat yang ke 10-11 Allah beritahu kepada kita insya-Allah. Jadi apakah sifat orang beriman yang Allah nyatakan pada ayat ini? Yang pertama sifatnya adalah allazi nahum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka ini pada solat mereka amat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjelaskan kepada kita, kalau surah Al-Hajj memberi gambaran secara umum ya, untuk kita warka'u irka'u wasjudu, untuk rukuk dan sujud. Kali ini Allah menyatakan sifat rukuk dan sujud solat seorang yang beriman yang dah stabil ini ialah khusyuk Ustaz. Ya, dan perkataan dekat situ bukannya yahsyaun tetapi khasyiun. Maksudnya dia memang dah standard solatnya itu khusyuk. Dia dalam bentuk kata nama di sini Ustaz ya. Jadi ini adalah satu perjuangan dalam hidup kita. Bila kita sedang membina iman, mungkin kita kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak khusyuk.
Tetapi kalau kita sudah ada bersama al-Quran, selalu cuba menjaga solat kita ini, maka dalam solat, fi solatihim, dalam solat itu khasyi'un, ya, mereka amat khusyuk. Apa maksud khusyuk? Khusyuk ini ialah dia rasa kalau macam orang nak dia lalu satu jalan ustaz ya, tiba-tiba nauzubillah lah kan, tiba-tiba datang lori ya, dia begitu, dia rasa terkejut dan dia rasa tak boleh buat apa. Itu adalah khusyuk. Maksudnya ialah bila masuk solat itu rasa macam Allah sahaja, tak ada benda, kunci ke, bola ke, kuih-tiaw semua tak masuk. Ya, kalau masuk dia tepis. Pasal khasyi'un. Tapi kalau yakhsya'un itu dia kadang-kadang kuih-tiaw tu dia layan dulu. Belum masak lagi. Oh, rupanya dalam solat, ya kan. Itu belum lagi yang kalau adik anak-anak ustaz ya, kadang-kadang dia tak cukup tidur lewat tu. Dia punya sujudnya itu cover dua rakaat. Kan? Tiba-tiba dia kan. Itu ke asrama lah dulu ustaz ya, yang pernah berlaku. Jadi ini sifat yang pertama, khasyi'un. Ini perkara yang perlu kita bina, yang perlu kita usahakan. Sudah tentunya dia ada kaitan dengan solatnya itu sudah berada pada awal waktu, kan. Mestilah mematuhi penuh syarat-syaratnya, wuduknya tidak tergesa-gesa. Itu adalah pada ayat yang kedua. Apa sifat lagi bila orang ini khusyuk? Kesannya pada ayat yang ketiga sifatnya wallazina-hum 'anil la'wi mu'ridun. Ya, bila seseorang itu khusyuk dalam solatnya, memberi kesan kepada hidupnya dia tidak mahu terlibat dengan perkara-perkara la'un. Apa maksud la'un? La'un ini salah satunya berkaitan dengan lughah ustaz ya, bahasa. Ya, dalam Quran ada perkataan la'un yang ada kaitan dengan lughah, bahasa, tapi ada bayan iaitu bahasa juga tetapi bahasa yang menjelaskan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita cakap, contohlah ustaz ya, ini kita cakap pen, itu namanya bayan, kita menjelaskan ini adalah pen. Tetapi kalau kita kata ini kuih-tiaw, kan, itu bukan, walaupun bahasanya betul kuih-tiaw, tetapi ini bukan kuih-tiaw. Itu maksudnya laun, bercakap perkara sia-sia, membawang, mengumpat, ya, mengutuk orang, gosip ustaz ya. Dia ada satu budaya, kadang-kadang orang suka baca gosip, kan. Kalau baca Quran ni dia rasa macam tak cukup, dia punya rempah ratus, ya. Tetapi sebenarnya kalau kita cuba memahami Al-Quran ini, ia menjadi rempah ratus yang amat mantap, ya, membekalkan kita bot berlayar di lautan, berbanding dengan kalau kita tak dapat rempah ratus daripada Quran, kita ni macam sedang berenang di lautan, iman naik turun, kadang-kadang lemas dalam hidup, kadang-kadang bernafas balik. Dan ini adalah sifat yang kedua, jauhi perkara sia-sia. Perkara sia-sia, cabaran zaman sekarang ustaz ialah telefon. Ya, yang ini memang betul, ya. Kadang-kadang ada satu kawan ni mesej, dia kata kalau cek WhatsApp tu memang selalu, kan, tapi cek Quran ni dia kadang-kadang, kan. Yang kita doakan tuan-tuan, bila kita paling kurang pun kita beritahu pada Allah, paling kurang saya 1 jam ya Allah. Cover baliklah yang Facebook apa sebagainya, agar jangan sampai kita digelar sebagai orang yang melakukan perkara sia-sia. Itu perkara yang kedua. Kemudian pada ayat yang keempat, ya, dinyatakan apa? Wallazina-hum lizzakati fa'ilun. Ciri yang ketiga, mereka pada lizzakah ini, ya, ada perbincangan ulama. Ada setengah yang kata maksud lizzakah ini zakat ustaz. Ya, tetapi zakat biasanya digunakan perkataan wa'atuz zakah, ya. Lizzakah di dalam ayat ini ada kaitan dengan surah Asy-Syams, ya, iaitu qad aflaha man zakkaha, berjaya orang yang membersihkan dirinya. Bila dia selalu mengelakkan daripada perkara sia-sia, jadi ada masa ustaz untuk fikir, oh saya ni rasanya pemalas, contohnya saya ni pemarah, saya ni kadang-kadang sembahyang ikut mood, kadang-kadang saya ni jenis orang yang suka lepak-lepak, contohnya. Dia ada peluang untuk membersihkan dalaman, tazkiyah, membersihkan dalaman dia. Tetapi kalau katakan ayat ataupun ciri nombor 2 pada ayat nombor 3 itu tidak dilaksanakan, asyik sibuk dia ustaz, sibuk dia, apa yang buat tu? Oh, tengah menyimak kepada WhatsApp contohnya. Tak sempat untuk dia berfikir apa perkara yang saya perlu bersihkan dalam diri saya. Kerana apa? Kerana kalau tak bersih tuan-tuan, kesannya ialah kita tak jadi al-mu'minun. Kita mungkin jadi yu'minun, orang yang sedang membina iman, tetapi iman yang tak stabil. Baik. Jadi kalau seseorang itu dapat bersihkan dirinya, maka ia membawa kepada ayat nombor 5, iaitu mereka menjaga maruah mereka, dan fokus Allah di dalam ayat ini adalah istilahnya li furujihim hafizun.
menjaga kemaluan mereka. Kerana apa? Kerana bila seseorang itu dia khusyuk, dia jauhi perkara sia-sia, dia membersihkan diri, dia tidak akan bercampur lelaki perempuan pergaulan bebas di dalam masyarakat. Di pejabat dia jaga, ketika di mana-mana sahaja dia berjaga, tetapi dia tak terlibat dengan amalan-amalan seperti ini. Betul. Pasal dia tahu bahawa ini akan membawa kepada pergaulan bebas yang akan merosakkan institusi keluarga. Asasnya pasal nak berhibur, ya, tetapi sebenarnya dia boleh membawa kepada pergaulan bebas yang tidak terarah. Pasal dia dah rasa macam dalam konsert pun saya bercampur, kan. Dekat pejabat apa salahnya? Kan, dekat WhatsApp apa salahnya? Ini yang kita, ya, zaman ini kita kena ingatkan betul-betul kepada diri saya, kepada tuan-tuan, kalau ada ciri-ciri ini yang tidak dipenuhi, ya, kalau saya semak ni ustaz, ya, yes, standard yang ada dalam ayat surah ini memang tinggilah sebenarnya. Pasal ini mukminun, dia bukannya yang celup-celup, kan. Solat khusyuk kot, kan, rasa mu'ridun ni 50%. Yang itu tidak menyelamatkan kita. Bot kita tu bot yang bocor. Takut nanti kita kena berenang juga, ya. Jadi pada hari ini kita nak sambung lagi ayat nombor 5, ayat nombor 6 itu. Apakah yang Allah nyatakan tentang bagaimana menjaga ciri beriman itu? Kita baca sekali lagi, yes, ayat nombor 6 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-6. Panjang juga ayat ni, tapi kita boleh wakaf tadi. Saya baca tadi dekat aimanuhum kat situ, ulang balik pada auma malakat. Jadi jom kita cuba ayat yang ke-6 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah penerangan tentang bagaimana, ya, siapakah yang dihalalkan, tetapi persoalannya ialah adakah dalam Islam ini masih lagi mengizinkan memilih ataupun mengambil hamba, ya, adakah masih ada lagi zaman sekarang ni boleh ke saya ambil hamba contohnya? Itu kita akan lihat sebentar lagi. Perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya ialah falaha, iaitu berusaha sampai berjaya. 40 kali disebut di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan ingin berjaya, 40 ayat dalam Al-Quran ini perlu kita kaji, dan salah satunya dalam surah Al-Mu'minun pada hari ini. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Mari kita tunaikan salat sehari semalam 5 waktu. Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah yang satu. Ya Allah, jadikan aku dan zuriatku mendirikan salat
seperti biasa dapatkan yang original daripada abang-abang Raihan. Masya-Allah. Jaga pada solat. Doa tadi Ustaz Ya, adalah surah doa Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Satu doa yang para ayah, para ibu boleh kita amalkan dalam kehidupan kita setiap kali lepas solat untuk anak-anak kita, diri kita dan zuriat keturunan kita menjadi orang-orang yang menjaga solat, nak jaga solat, nak dirikan solat, tambah-tambah lagi nak khusyuk. Allah susahnya. Ciri orang beriman ini Ustaz ya. Dia nak pastikan anak kita ini dapat boat tadi itu. Ya, bukannya dia kena berenang tercungap-cungap, ialah kena pastikan ya ada boat walaupun kadang-kadang cabarannya ada telefon Ustaz. Allah. Memang ada telefon, ada Angry Bird, ada game-game macam-macam. Ada kadang-kadang mak ayah pun sekali terlibat Ustaz. Kan? Dia sampai terbawa dalam mimpi, dia dah habis tak level 3 contohnya. Jadi kalau solat ini dapat dijaga, ia akan menyebabkan kesannya kepada kita menjauhi perkara sia-sia, kita melakukan tazkiyah, pembersihan, termasuklah zakat, dan juga menjaga pergaulan maruah kita sebagaimana yang kita sudah bincang sebentar tadi. Tapi kita nak sambung lagi selepas ini. Kita lihat dahulu tajwid Ustaz. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah seperti biasa kita nak singgah seketika ke bahagian tajwid, nak ulang kaji sama-sama tentang huruf-huruf tebal. Semalam kita pun dah kongsikan bersama Fadil Ustaz Ahmad Tirmizi. Hari ini kita nak sambung contoh-contoh yang terdapat dalam halaman yang ke-342 ni tentang huruf-huruf tebal. Jom kita sama-sama ikuti paparan yang telah disediakan berkenaan dengan tajwid, iaitu contoh-contoh huruf-huruf tafkhim yakni tebal dalam surah Al-Mu'minun halaman yang ke-342. Perhatikan tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita tengok yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang kedua terdapat dua huruf, iaitu huruf kha dan juga huruf sad. Huruf kha dan juga huruf sad. Macam mana kita nak sebut dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Huruf sad, salatihim, dan juga kha, khashi'un. Itu contoh pertama. Yang kedua, dalam ayat yang ketiga terdapat dua huruf, iaitu huruf ghain dan juga huruf dad. Kita tengok ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Huruf ghain yang sukun ataupun mati, dan juga huruf dad yang berbaris dhammah, tebal bunyi dia. Baik. Kemudian contoh kita yang ketiga, iaitu dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 yang kita nak baca sekejap lagi, iaitu huruf, ada tiga huruf yang terlibat, huruf qaf, huruf kha dan juga huruf ta. Apa ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Okey. Jadi dalam ayat yang ke-12 ni ada tiga huruf, huruf ta, huruf kha dan juga huruf qaf. Jadi selamat mencuba tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, kita praktik huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita belajar sedikit sebanyak, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, huruf tebal ya. Huruf tebal sebentar tadi yang perlu ditebalkan sebenar-benarnya agar jangan dia dinipis. Betul, dan kadang-kadang dia ada mood Ustaz ya. Bila pagi-pagi kadang-kadang rasa macam susah nak keluar suara tu, semua jadi tebal ya, ataupun kalau semangat sangat semua jadi nipis kan. Pasal nak katanya nak baca dengan hadar ke laju, habis segala-galanya. Jadi kita kena jaga ya, kena jaga perkara tersebut. Baik. Jadi kita nak teruskan melihat kepada ayat ke-6 sebentar tadi, bila ada pertanyaan, adakah lagi dalam Islam ini konsep perhambaan ya? Kalau kita tengok pada di Amerika pun Ustaz ya, konsep hamba ini sampai abad ke-19 pun masih ada. Dalam Islam sebenarnya bila istilah yang digunakan sini auma malakat ya, itu maksudnya adalah past tense ataupun fi'il madhi, itu maksudnya itu adalah hamba-hamba yang telah dimiliki.
Bukannya baru nak miliki ustaz ya, pergi cari saya nak jadikan awak sebagai hamba. Itu bukan. Dalam Islam kita tidak ada lagi perhambaan, tetapi ini adalah transisi zaman dahulu bila ada budaya hamba. Jadi apa yang telah ada itu maka ia perlu dihargai ya, dengan aimanuhum ini maksudnya dengan tangan kanan. Bila cakap tentang tangan kanan ini maksudnya ialah dengan perjanjian ustaz. Ada perjanjian untuk menunaikan tanggungjawab kepada hamba tersebut yang telah dimiliki. Tapi zaman sekarang jangan pula kita pergi cari saya telah memiliki, tak ada lagi peluang untuk memiliki hamba, kerana Islam menghapuskan perhambaan sesama manusia kepada perhambaan ataupun kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-7 Allah kata siapa yang cari melangkau daripada perjanjian pasangan ataupun hamba pada zaman dahulu ini, maka ia adalah orang yang adud, melampau batas. Dia akan mewujudkan pemusuhan bila kita tidak menjaga pergaulan batas di dalam masyarakat, dalam keluarga. Ini penting untuk kita jaga sebenar-benarnya. Ayat yang ke-8 iaitu wallazina-hum liamanatihim wa ahdihim raun. Satu, jaga amanah, yang keduanya jaga janji. Apa maksud amanah? Amanah ini bila kita kahwin ustaz ya. Kahwin saja suami dapat amanah, si isteri dapat amanah, buatlah amanah tersebut. Jangan pula kata saya ni tak nak jadi, saya tak nak buatlah tugas sebagai suami, nak cari nafkah ke, saya nak menjaga keluarga jadi ketua ke, tak naklah. Saya rasa macam dulu kat universiti saya ikut je. Saya ikut awak je lah. Awak jadi ketua, saya jadi pengikut. Okay. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana sudah masuk satu perjanjian ataupun amanah tadi, ya, apatah lagi kalau ada anak. Kan? Bila kata ada anak, kemudian dia kata saya tak nak didik anak saya ni kan, saya bagi je lah pada ustaz-ustaz didik. Ya, padahal amanahnya kepada si ibu ataupun kepada ayah. Ahdihim, janji. Kalau katakan saya janji dengan anak saya, nanti kita nak keluar. Janji itu kena ditepati. Tak boleh main-main. Tak boleh berkata tak semestinya abah nak kena penuhi segala-galanya. Yang saya beritahu hari itu hanyalah manifesto sahaja, tak semestinya dipenuhi. Itu bukan ciri orang beriman. Jadi kalau pilih pemimpin, kalau waktu dia berkempen ke, dia bercakap tu berdegar-degar bulan dan bintang tapi rupanya dapat taik bintang je, itu kita tahu bahawa dia ada masalah keimanan. Jangan pilih orang begitu. Jangan pilih, pasal dia merosakkan dunia ini sebenarnya. Dan seterusnya ada lagi pasal solat. Tadi ustaz nasyid pasal solat tu, dia macam mana ustaz yang awal tu? Mari kita tunaikan solat. Ya, jadi di awalnya ayat 2 solat khusyuk. Ayat nombor 9 pun kena jaga solat. Bezanya apa di sana? Solatihim, di bawah ini salawatihim. Apa bezanya? Di atas itu solatihim, solat yang ada itu dia buat khusyuk. Salawatihim ini solat wajib termasuk solat sunat dijaga. Tapi menarik kat sini dia menggunakan perkataan apa ustaz? Yuhafizun, berbanding dengan atas itu khashi'un. Khashi'un ini dalam bentuk yang dah stabil, ya, kata nama. Tapi yuhafizun ini fi'il. Maksudnya kadang-kadang dia tertinggal sembahyang sunat dia, sembahyang wajib jangan tinggal, ya. Sembahyang sunatnya ada tertinggal, tapi dia cuba juga jaga. Ini sebenarnya Allah bagi peluanglah juga, ya. Tak apa kalau kamu tertinggal sikit, tak apa, tetapi sebenarnya sembahyang sunat, sembahyang tahajud itu dia menjadi pagar kepada solat fardu kita, agar ianya khusyuk dan menjadi ciri orang yang beriman. Hasilnya apa? Hasilnya macam tadi petani, hujung tahun dapat bayaran yang besar, bayaran besar kepada orang yang beriman ini. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi ustaz. Allahu akbar. Kalau biasa kalau mak ayah dapat ada harta, meninggal, anak dapat waris harta. Yang ini Allah gunakan perkataan al-warithun, sebenarnya kita buat semua perkara ini sebenarnya taklah sebenarnya layak masuk syurga pun. Syurga ini sebenarnya Allah punya, dengan rahmat Allah. Nahlah kamu ambil lah, pasal kamu ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk syurga bukan dengan amal kita yang banyak-banyak ini, ya, tak banyak pun kan. Kadang-kadang sembahyang sunat pun 2 rakaat pun je laju kan, ataupun ada ke lompong-lompong, tetapi Allah kata kalau cuba penuhi, kekal di satu tempat, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambung lagi. Apa lagi? Macam mana proses kita ini diciptakan agar perjalanan ke syurga itu kita dapat hargai.
ayat 12 hingga ayat 17. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, subhanallah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan begitu mukjizat Al-Quran, kalimah-kalimah yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhafizun khashi'un, sangat-sangat menepati ciri kita yang lemah sebagai hamba Allah ini. Allahu akbar. Kalau kita tak belajar tuan-tuan dan puan, kalau kita tak ikut contohnya My Quran Time, kita tak tahu ni kan, kita faham macam tu sajalah, orang kata faham apa, sekali pandang saja. Tapi kalau kita tengok ini yuhafizun, tengok betapa tingginya mukjizat ataupun kehebatan bahasa. Sebab itu alif lam mim pun tak boleh nak betul nak cipta sebab lemahnya kita sebagai hamba Allah. Baik. Jadi kita nak sambung bacaan kita tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi lagi dimuliakan, ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-17. Kita nak masuk ayat yang ke-14 contohnya. Ada kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang payah nak sebut tu Ustaz. Huruf dha contohnya mudghah, nutfah, kan, apa tu, fa khalaqna. Jadi kena hati-hati. Jom kita cuba Ustaz. Dia bila cakap susah tu Ustaz ya. Sebenarnya bila ada fa itu 40 hari Ustaz. Allahu akbar. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, dan memang susah bagi ibu yang sedang melalui 40 hari, 40 hari, 40 hari. Jadi susah sikitlah kita membaca. Jom tengok Ustaz Fas, itu satu lagi mukjizat lagi tu. Kalimah itu telah menggambarkan sikit banyak kesusahan itu. Ya Allah, hebatnya Al-Quran, subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, jom kita cuba baca ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-17. Kita cuba pula bacaan murattal sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولقد خلقنا فوقكم
فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-12 Ustaz ya, sampai ayat yang ke-17 ini. Yang menarik apabila tiba-tiba macam tiba-tiba terus dibawakan tentang penciptaan manusia. Tadi dah cerita tentang ciri orang yang beriman. Tetapi kita yakin, kita lihat bahawa aflaha itu maksudnya berjaya. Berjayanya seorang petani itu awalnya awal tahun, contoh hujung tahun baru dapat hasil belum pasti. Tapi usahanya pada setiap hari terus menerus, kadang-kadang happy, kadang-kadang tak happy Ustaz. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang tak gembira. Ada masa dia tengok tunas menghijau. Ada masa tengok hujan, wah sukanya, tapi lepas itu banjir pula. Kan? Jadi banyak cabaran, up and down istilahnya. Jadi Allah mulakan dulu perjalanan seorang petani lah ya, seorang manusia itu dengan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, manusia ini diciptakan daripada saripati, daripada tanah. Ini asal usul kejadian kita sedar. Dan kalau kita lihat, dia ada kaitan dengan petani tadi Ustaz ya. Dia clearkan tanah, dia pastikan dan akhirnya tanam ke tanah. Jadi lepas tu hasil petani kita makan masuk dalam diri kita. Pusingnya dekat situ sahaja ya. Baik. Kemudian ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami jadikan daripadanya setitis air mani pada tempat yang kukuh. Tempat yang kukuh itu adalah rahim ibu seorang wanita yang diceritakan pada ayat 13 ini ya. Jadi perjalanan itu summa itu makan masa ya, makan masa. Kemudian summa bermulalah perjalanan Ustaz ya, sperma ya, kemudian bertemu dengan ovum di dalam rahim, kemudian dia menjadi alaqah ya, satu gumpal daging, mudghah ya, dan menjadi akhirnya kalau alaqah itu sesuatu yang tergantung ya di uterus ataupun rahim itu, dan mudghah itu menjadi daging. Fa halaqnal mudghata 'idhama, daripada daging itu ya, segumpal daging itu menjadi tulang belulang. Kemudian fakasawna, kami wrap up ya, kami pakaikan kepada tulang itu daging ya. Jadi itu yang kita lihat. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian jadilah dia sebagai makhluk yang berbeza. Kalau kita lihat kat sini ada perkataan fa 3 kali Ustaz ya, yang kita cerita tadi 40 hari. Kemudian barulah dia terus sampai kepada 9 bulan 10 hari itu untuk menjadi seorang khalqan akhar. Mengapa ada khalqan akhar? Proses ini juga dilalui oleh banyak mamalia ya, binatang-binatang yang ada pun melalui perkara ini. Tetapi bagi manusia Allah kata ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallah. Allah beri barakah kepada manusia. Kalau gajah lebih kurang juga Ustaz ya, cuma mungkinlah dia punya masanya berbezalah, bukan 40 hari ada berbeza. Tetapi bila dah melalui ini penuh barakah, ahsanul khaliqin, ini adalah penciptaan yang amat-amat terbaik. Allah ceritakan permulaan kita adalah terbaik, oksigen, makanan semua lengkap ya. Tetapi bila mula thumma innakum ba'da zalika mayyitun pada ayat 15, daripada lahir pergi ke hidup itu ke mati itu, di tengah-tengah itulah macam perjalanan seorang petani. Dia ada up and down Ustaz. Ya, ada masa bersemangat, ada masa tak bersemangat. Ada masa baca Quran ini happy sangat, ada rasa macam mengapa berat sangat Ustaz. Tak tubik suara. Ya, tak keluar suara. Jadi di sini kita lihat pada ayat 16 itu summa innakum yaumal qiyamati tub'atun ya, daripada mati itu ada masa lagi selepas itu dibangkitkan di hari kiamat. Hari kiamat ni mengapa penting? Kerana inilah masa untuk dapat bayaran Ustaz. Dapat bayaran. Macam tadilah petani tadi tu, dia awal tanam, siram apa sebagainya, hujung tahun harap dapat hasil. Tapi kalau katakan tak dapat hasil, itu yang kita harapkan Ustaz ya, bila kita buat apa yang kita ikut pada Al-Quran ini, insya-Allah confirm
dengan rahmat Allah kita ke syurga Firdaus. Firdaus ini sebenarnya Ustaz, kalau bahasa Inggeris apa Ustaz? Kalau syurga, heaven. Heaven ataupun satu lagi lebih kurang macam bunyi Firdaus. Paradise. Ya, Firdaus ni bahasa Farsi asalnya. Ya, dia masuk ke dalam bahasa Arab dan orang dengar Firdaus, paradise. Okey. Yang kita doakan tuan-tuan semua bersama ahli keluarga kita dapat menghayati bagaimana proses biologi kita, kehidupan kita, ciptaan kita, kemudian kematian, semua proses itu dia diwakili oleh qad aflahal mu'minun sebentar tadi. Jadi kita nak baca sekali lagi pada ayat yang ke-17. 17 ini sekali lagi macam tiba-tiba tadi tentang ciptaan manusia mati apa sebagainya, tiba-tiba pasal langit pula. Allah kan. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul buat paradise tadi ya. Ada sahabat kita Puan Eva Salim. I appreciate the visual biology aspects prepared connect back to Quran and Allah Azza wa Jalla. Itulah antara keunikan My Quran Time. Ya Ustaz. Ada kita tampilkan sedikit visual untuk sama-sama kita ikuti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, terima kasih. Jazakumullahu khairal jazak. Kena terus bersama dengan My Quran Time dan sebarkan. Terus sebarkan pengajian kita. Subhanallah. Jadi kita nak baca sekarang ni Al-Fadhil Ustaz Faz ayat yang ke-16 17 kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan ayat yang ke-17. Jom sama-sama insya-Allah. Keluarkan suara, jangan tak terbit, keluarkan suara insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. صدق الله dan sesungguhnya kami telah menciptakan 7 lapis langit ke atas kamu dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Maksudnya bila tengok pada langit Ustaz ya, kalau kita rasa macam down dalam hidup kita, up and down sebagai seorang yang beriman, tengok langit sahaja kita tahu ini adalah protection, pelindungan daripada Allah. Allah jaga kita. Allah jaga kita. Ada hujan dan daripada atas ini juga wakil kepada wahyu. Allah tidak pernah lalai kalau kita nak jadi orang yang beriman. Jadi kalau ada rasa-rasa macam saya ni tak mencapai standard mukminun, tengok langit, Allah ada untuk kita sentiasa bersama Allah. Menjadi orang beriman diizinkan ke Firdaus al-Paradise, al-Firdaus al-A'la. Kita berdoa. Kita lihat dahulu resolusi pada halaman 342. Yang pertama, kita bina khusyuk dan jaga solat fardu dan sunat untuk menjadi orang beriman berjaya. Yang pertama. Yang kedua, kita jauhi perkara sia-sia. Telefon kita, game yang ada itu kalau boleh kita bersih-bersihkan sikit dan ia akan membersihkan kita daripada amalan sia-sia. Yang ketiga, jaga maruah, amanah dan janji kerana perkara ini menjadi ciri orang yang dijemput rahmat Allah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih buat kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Begitu juga mak dan ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin. Muslimin dan muslimat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami sangat lemah ya Allah. Amalan kami sangat sedikit. Udahlah sedikit ya Allah, entah ianya diterima ataupun tidak oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah.
Jemputlah kami, pilihlah kami menghuni syurga-Mu dengan rahmat kasih sayang daripada-Mu ya Allah. Kerana amalan-amalan kami sangat sedikit ya Allah, kami manusia biasa sangat lemah ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang mendirikan salat ya Allah, hamba-hamba-Mu yang menjaga salat ya Allah, hamba-hamba-Mu yang khusyuk dalam salatnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ayah-ayah, ibu-ibu yang melihat, menengok, memerhatikan salat-salat anak-anak kami ya Allah, zuriat keturunan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi, menjadi orang yang beriman, menjaga khusyuk solat, menjaga waktu solat kita bersama keluarga. Amin. Kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esok Ustaz, ya, ulangan pada malam ini insya-Allah dan juga ulangan pada pagi esok. Terus kita bersama dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.